Teacher Sophie tak sihat. By the way, hi. Welcome to Young Leaders TV. Young Leaders TV akan bersiaran setiap hari Isnin sehingga hari Khamis pada pukul 3 hingga pukul 4 petang. Young Leaders akan membawakan aktiviti-aktiviti menarik di YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. Young Leaders juga akan bersiaran bersama Teacher Fika, Teacher Sophie dan kawan-kawan. Teacher Sophie kat klinik ni tengah tunggu nombor. Nak jumpa doktor. Kita jumpa kejap lagi. Bye. Kosong 282. Tak tak tak. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nombor saya doktor. Nombor awak ya. Hai semua, saya Dr. Afika. Tugas sebagai seorang doktor adalah memastikan semua orang dalam keadaan sihat. Hari ini apa rasa? Macam mana? Sihat tak sihat? Saya rasa macam batuk Batuk? dengan sesama lah doktor. Sesama? Kalau kita pergi jumpa doktor, doktor akan bagi tahu, tanya kita apa yang kita rasa. Kalau kita rasa tak sihat, kita kena bagi tahu kat mana yang sakit, kat mana yang rasa tak selesa. Kemudian doktor akan cek kita. Tadi kita pergi jumpa doktor kan? Okey, selepas kita pergi jumpa doktor, doktor akan tanya apa khabar kita, apa yang kita rasa. Kemudian doktor akan buat pemeriksaan kepada kita. Pemeriksaan yang pertama ialah doktor akan menggunakan stetoskop seperti yang dekat dalam gambar ni. Stetoskop akan memeriksa paru-paru. Selepas itu akan periksa jantung kita. Doktor juga akan memeriksa bahagian-bahagian anggota badan yang lain seperti mata, hidung, telinga, mulut dan banyak lagi. Jika kita didapati tidak sihat, doktor akan memberikan sesuatu kepada kita supaya kita menjadi lebih sihat dan baik. Seperti ubat atau kalau kita terluka dekat tangan, dekat kaki, doktor akan balut dengan bandage. Nak tahu tak? Doktor ada kepakaran masing-masing. Ini doktor gigi. Kalau kita sakit gigi, kita kena jumpa doktor gigi. Ini pula doktor haiwan. Kalau kita ada haiwan kesayangan, haiwan peliharaan seperti kucing, arnab ataupun burung, kura-kura. Kalau haiwan kesayangan kita sakit, kita kena jumpa doktor haiwan. Ini pula adalah doktor mata. Kalau kita rasa tak selesa pada mata atau mata kita rasa macam kabur-kabur, kita akan kena jumpa doktor mata. Doktor mata akan menyelesaikan masalah kita. Yang ini adalah doktor yang biasa kita jumpa sebab kita biasanya akan selsema, demam dan batuk. Kita akan jumpa doktor kesihatan di klinik kesihatan. Bestnya kerja sebagai seorang doktor. Kerja sebagai seorang doktor adalah kerja yang sangat mulia kerana doktor perlu memberi nasihat dan memberikan perkara-perkara yang perlu bila kita sakit. Siapa nak jadi doktor? Sebelum jadi doktor, jangan lupa kita kena belajar pandai-pandai. Teacher Sophie macam nak buat art and craft doktor. Jom kita buat sama-sama. Kami bawakan program CIC Young Leader Distance Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan?
Kami bawakan program CIC Young Leader Distance Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat apa? Tunggu. Tapi kita tengok bahan-bahan dia dulu. Bahan-bahan untuk buat yang kita nak buat ni ialah kita kena ada satu kertas yang bulat macam ni. Dua kertas yang berbentuk separuh bujur. Dua kertas hitam bulat. Satu kertas biru yang berbentuk segitiga. Satu kertas putih yang berbentuk segi empat. Kertas biru, dua kertas biru yang berbentuk panjang macam ni. Dua kertas putih yang berbentuk panjang juga. Dua mata. Dan satu mulut. Dan jangan lupa kita perlukan gam. Jom kita mula sekarang. Mula-mula kita ambilkan kertas yang berbentuk empat segi ni. Kita akan lipatkan seperti ini. Macam ni. Dan macam ni. Kemudian kita ambilkan kertas panjang. Untuk kita jadikan kaki dia, kita lekatkan dekat dalam. Dia seperti ini. Kita ambil gam. Kita lekatkan. Sedikit sahaja gam kita perlukan. Kemudian kita ambil kertas berbentuk segitiga ni, kita akan letakkan di dalam. Seperti ini. Tekan dulu. Tekankan di dalam. Bawahkan sikit. Okey. Kemudian kita ambilkan. Kita letak kat tepi. Kita buat kepala dulu. Yang bulat ni, yang hitam yang bulat dua ni, kita lipatkan dua seperti ini. Dan kita akan letakkan seperti ini, seperti rambut. Dekat sini. Macam ni ya. Kita gamkan kat tepi. Oops. Gamkan dekat tepi. Akan letak seperti ini. Kita akan letak seperti ini. Okey. Kemudian kita akan ambil ni. Oops. Kita gamkan kat sini. Kemudian kita ambil yang ini. Kita tampalkan di atasnya macam ni. Wah, kita nak buat apa ni? Dan kita gamkan di sini. Kita letakkan kepalanya di sini. Okey, kemudian kita ambil mata. Kita gamkan. Kita letakkan mata. Letakkan mata di sini. Kemudian kita ambil mulut. Kertas merah kecil ni. Kita guntingkan seperti mulut. Kemudian kita letak kat sini. Ya. Dan kita perlu buat tangan. Kita ambil kertas ni, kita letakkan dekat bawah. Macam ni. Kita akan letakkan kat sini. Macam ni. Satu lagi. Kita akan letakkan di sini. Sorry, terbalik pula.
Okey. Sudah nak siap. Kita akan lekatkan kat sini dan lekatkan dekat sini, kat belakang ya. Macam ni. Okey, kita letakkan gam. Kita letakkan gam. Kita lekatkan di belakangnya. Kita lekatkan di belakangnya. Sudah siap. Seorang doktor. Hello, saya doktor. Awak sakit apa? Selamat mencuba. Bye. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Young Leaders TV. Hello. Apa tu? Saya. Inilah yang doktor yang kita buat tadi tu. Teacher Pika. Ya. Dulu kan masa Teacher Sophie kecil-kecil, Teacher Sophie nak jadi doktor. Oh. Dulu masa Teacher Pika kecil-kecil, Dr. Sophie. Masa Teacher Pika kecil-kecil, Teacher Pika nak jadi apa? Kebetulan sama dengan bidang ni. Masa kecil-kecil memang teacher Pika nak jadi teacher Teacher. juga. Oh, Teacher Pika nak jadi teacher. So, masa Teacher Sophie kecil-kecil, Teacher Sophie nak jadi doktor. Teacher Pika nak jadi teacher, jadi cikgu. Betul. Best. Hari ni Teacher Sophie ceritakan tentang pekerjaan sebagai doktor. Tapi siapa yang nak jadi doktor, dia kena belajar rajin-rajin, dia kena belajar pandai-pandai. Betul. Dan kerja doktor ni sangat best sebab dia tolong semua orang. Siapa yang sakit dia akan tolong. Betul. Jadi Doktor Barisan Harapan juga kan? betul. Waktu sekarang ni doktor adalah frontliners. Jadi sekarang ni Teacher Sophie dengan Teacher Pika nak tanya beberapa soalan tentang doktor yang telah Teacher Sophie dengan Teacher Pika cakap tadi. Betul. Okey, untuk soalan yang pertama. Jeng jeng jeng. Dalam video Teacher Sophie tadi, Teacher Sophie dah ada bagi tahu apakah alat yang digunakan oleh doktor untuk memeriksa paru-paru. Apakah alat untuk memeriksa paru-paru? Doktor akan guna tu. Semua doktor ada. Dia akan letakkan dekat sini. Apakah namanya? Dia tergantung tu kan? Breathe in, Breathe out. Breathe Macam tu in. kan? Untuk paru-paru kita. Ya. Apakah alatan itu? Sila tinggalkan jawapan adik-adik semua di ruangan live chat box kita tersatu pula, maaf ya. Okey, boleh segera-segera kita ada personal assistant dekat situ. Dia buat channel. Okey, hai. Personal assistant kita tak tanya di Sophie. Siapa gerangannya? personal assistant ni ya? Nur Atikah Mat Zain. Ya, Sarangnya. Okey. Boleh tinggalkan jawapan di live chat box kita sekarang. Apakah alat yang digunakan oleh doktor? Biasanya yang digunakan oleh doktor untuk memeriksa paru-paru. Ada yang bagi jawapan? Ada yang tinggalkan jawapan? Ada yang bagi jawapan ataupun masih tengah berfikir? Apa Ataupun tadi ya? ingat-ingat lupa? Cakap tadi? Kita Lupa bagi ke? jawapan lah. Okey. Kita bagi jawapan. Boleh. Jawapannya ialah Mhm. stetoskop. Ya, doktor akan cek dan dia akan suruh tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, soalan yang seterusnya. Di dalam video Teacher Sophie tadi, Teacher Sophie ada menyebut beberapa jenis doktor yang mempunyai kepakaran masing-masing. Betul. Ada berapa jenis doktor yang Teacher Sophie sebut dalam video sebentar tadi? Ada berapakah pakar-pakar doktor ya dalam bahagian-bahagian tertentu, berapakah bilangannya? Dalam video tadi. Dalam video Yang Teacher tadi. Sophie terangkan sebentar tadi. Dari video Teacher Sophie saja. Dengan tambah-tambah lain. Ada berapa? 1, Tu. 2 ke? Satukah? 3 ke? Duakah? 4 ke? 5 ke? 6 ke? 10 ke? Okey, kita bagi A 2,
Oh, dia pilihan jawapan ni. A 2. B 4. B 4. C 3. C 3. D 5. D 5. 2, 4, 3, 5. A, B, C, D. Mana satukah jawapan yang betul? Pilih. Boleh letakkan di live chat box kita A, B, C atau D. Pun D. Just kita dah tahu dah jawapan dia. Cepat tinggalkan jawapan yang tadi live chat box kita sekarang. Boleh type ketek di situ. Ya, betul. Mana Siti Syafurat? Belum ada lagi. Ya. Kita punya viewers yang paling setia. Terima kasih. Okey, berapakah bilangannya? A tadi 2 ya, Cik Sophie. Ya betul. B 4. 4. C 3. Dan D 5. Berapakah bilangan jenis-jenis doktor dengan kepakaran masing-masing dalam video yang Cik Sophie terangkan sebentar tadi. Kita adalah dapat jawapannya Teacher Vika. Ya. Betul. Adam Ramli menjawab B. Dan jawapannya adalah betul. 4 jenis doktor yang Teacher Sophie bagi dalam tu tadi. Okey. Tadi jawapan soalan yang seterusnya adalah berikan 4 jenis doktor yang mempunyai kepakaran masing-masing tadi. 4 jenis. Apakah? Okey, tadi bilangan. Tadi bilangan, sekarang jenis dia. Apa? Doktor apa? Doktor pakar bedah, doktor sakit puan. Mm-hmm. Apakah? Boleh tinggalkan jawapan anda di live chat box kita. 4 jenis pekerjaan ya. 4 jenis doktor. Ya, bidang doktor. Doktor bidang. Doktor bidang pula. Bidang doktor. Besar terbalik pula. Yang telah diterangkan oleh Cik Sophie dalam video sebentar tadi. Ya. Ada berapa? Tadi ada 4. Dan apakah keempat-empat doktor itu tersebut? Betul. Memandangkan Teacher Sophie kita ni pada datang klinik ke Teacher Sophie kan? Teacher Vika kan dulu masa kecil-kecil takut nak pergi klinik. Kenapa? Lagi-lagi kalau klinik gigi. Takut kecabut gigi, sakit tau. Ya. Sekarang ni takut lagi tak? Tak, sekarang tak lah. Sekarang tak takut. Biasanya memang macam tu. Kanak-kanak akan takut pergi ke klinik sebab Betul, jumpa takut, doktor. takut kena kan? cucuk. Betul, cucuk lah. Apalah kan, takutnya. Tapi untuk kesihatan kenalah pergi jumpa doktor. Betul. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni kan Teacher Sophie. Betul. Pemeriksaan yang dibuat bukan sahaja ke atas individu yang sakit. Kalau Betul. kita tak sakit pun kita nak pergi check dengan doktor, boleh. Pun boleh. Kita rasa sesak nafas ke, tak berapa sedap badan ke kan. Boleh pergi. Sakit perut ke, boleh pergi. Sakit perut yang berpanjangan, Ya. bahaya, kena pergi jumpa doktor. Betul. Okey. Apakah jawapan kita? Ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Ya. Okey, nampaknya macam tak ada orang boleh jawab. Tak ada orang boleh jawab. Mari kita bagi jawapan-jawapannya. Yang pertama adalah doktor gigi. Tadi doktor gigi. Yang kedua, doktor haiwan. Doktor haiwan. Yang ketiga, doktor mata. Doktor mata. Yang keempat, doktor kesihatan. Cukup dah 4 jenis doktor tu ya. Yang biasa kita jumpa, Teacher Sophie tak pernah jumpa doktor gigi. Ya ke? Teacher Sophie tak Teacher pernah Vika jumpa. Teacher Sophie tak pernah jumpa doktor gigi. Sebab Teacher Sophie rajin gosok gigi. Baguslah Teacher Sophie. Dan Teacher Sophie suka minum susu. Teacher Sophie punya gigi kuat. Tapi Teacher Sophie Kau jumpa siapa? bolehlah selalu juga jumpa doktor yang kesihatan tu. Sebab pernah demam, rasa semar, batuk, sakit kepala. Jadi kita jumpa doktor juga. Semua orang jumpa doktor. Betul? Dan
Soalan yang terakhir. Terakhir Teacher Sophie Teacher Sophie bagi ceritalah satu. Okey. Lepas tu bagi tahu apa penyelesaian cerita Teacher Sophie. Pada satu hari Teacher Sophie kat rumah, Teacher Sophie ada seekor kucing. Kucing Teacher Sophie tu sangat comel dan baik hati. Lepas tu biasanya Teacher Sophie akan letakkan makanan dekat tepi pintu untuk dia makan dan minum. Tapi pada pagi itu kucing Teacher Sophie yang bernama Comel tak nak makan. Kenapa? Teacher Sophie pun panggil, Comel, Comel, Comel. Contohkan miau-miau tak datang. Marilah makan. Comel tak makan lagi. Dia pun hanya berbaring sahaja dan cakap, Tak larat macam lemah ya. iya. Teacher Sophie pun macam risau. Apa yang perlu Teacher Sophie buat? Ya. Sila berikan jawapan anda untuk soalan Teacher Sophie. Apa yang Teacher Sophie perlu buat? Betul. Bila Comel berkelakuan sebegitu. Apa yang telah terjadi pada Comel? Apa yang Teacher Sophie perlu buat? Ya, betul. Apa yang Teacher Sophie perlu buat? Kerana Comel Teacher Sophie nampak seperti tidak sihat dan tidak mau makan. Tidak bermain. Tidak bermain. Dia hanya Kesian. baring di situ. Tidak berlari dan tidak bermain. Biasanya Comel Teacher Sophie akan berlari ke sana ke sini. Apakah penyelesaian bagi masalah Teacher Sophie? Kalau tipikal kucing-kucing kau tak bermain tu kan Itu rasa sangat sedih. Babia kucing seolah-olah kucing seperti Teacher keluarga Sophie comel tidak mau bermain lagi bersama kami. Apakah penyelesaian bagi masalah Ya, Teacher Sophie? betul. Sila tinggalkan jawapan anda di live chat box kita sekarang. Sekarang. Jangan lupa menonton YouTube channel CIC Leaders Abon dalam rancangan Young Leaders TV setiap hari Isnin sehingga hari Khamis. Dan apabila di hujung sesi kita akan ada soal jawab. Sesi betul. soal jawab. Jadi, Ada orang saya bagi jawapan. ada. CIC Persin 11D. Ya. Dia kata apa? Bawa jumpa Dr. Haiwan Teacher Sophie. Yelah kan, takkan nak jumpa doktor kesihatan. Betul, takkan nak jumpa doktor mata pula. Sedangkan Comel tu sakit. Dan seekor kucing. Ya, betul. Adakah jawapan CIC Persin 15D betul? Betul atau tidak? Atau tidak? Jawapannya Betul. 10 markah untuk CIC Persin 11D. Terima kasih kerana menjawab soalan kita tadi. Ya, betul. Kita kalau ada binatang kesayangan Betul. sakit, kita bawa jumpa Doktor. Doktor Haiwan. Tak boleh. Tak tahu kan. Tak apa yang boleh berlaku. bawa pergi jumpa doktor Ki. Takut kucing tu lagi lari je. Pula. Miau. Dia marah kan. Miau. Jadi tamatlah sudah sesi soal jawab kita hari ini dan Betul. aktiviti kita hari ini. Jangan lupa buat ni. Doktor. Doktor. Kita punya ni senang saja, pakai kertas dengan gam saja, okey? Jangan lupa buat. So esok So nak tahu apa aktiviti dia? When I grow up. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.